Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapa sebenarnya katak politik Melaka? Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman Said menggesa pengundi Melaka agar memberikan mandat kepada parti yang keras menentang katak bagi membentuk kerajaan baharu di negeri tersebut. Beliau berkata Melaka boleh dijadikan sebagai model untuk menguatkuasakan undang-undang lompat parti dengan memilih parti yang komited mahu melaksanakan pembaharuan supaya rakyat kekal yakin terhadap proses demokrasi. Kata Azalina, kerajaan yang baru boleh melakukan pindaan undang-undang tubuh kerajaan negeri Melaka melalui sokongan 2/3. Menerusi ciapan di Twitter, Azalina menegaskan beliau akan menghantar rang undang-undang hibrid ke Parlimen yang menjadi gabungan undang-undang memecat wakil rakyat serta mekanisme memanggil semula pilihan raya dengan memberi mandat kepada pengundi memecat wakil mereka menerusi petisyen. Pengundi Melaka perlu penyokong parti yang komited untuk membentangkan rang undang-undang hibrid berkenaan. Ini kerana pindaan undang-undang tubuh kerajaan negeri memerlukan sokongan 2/3. Parti yang bertanding boleh memuatkan pelaksanaan undang-undang terbabit dalam manifesto mereka selain berikrar tidak menerima katak, ciapnya di Twitter. Menurut Azalina, jika sekiranya wakil rakyat itu dipecat, beliau dibenarkan bertanding semula dalam pilihan raya kecil dan boleh mendapatkan semula mandat daripada pengundi. Maknanya RUU hibrid yang dicadang Azalina membezakan antara wakil rakyat katak dan yang dipecat. Dalam pada itu, bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Udang, Datuk Seri Idris Hadrun mengulangi penegasannya bahawa beliau dan Datuk Nur Azman tidak melompat parti. Beliau berkata bukan mudah baginya untuk meninggalkan UMNO yang disertai berpuluh tahun. Menurut beliau, jika UMNO tidak berubah, ia akan menjadi seperti telefon bimbit Nokia yang tidak digunakan lagi. Katanya MCA dan MIC sudah tidak mendapat sokongan kerana kedua parti itu bersifat perkauman. Justru UMNO harus berani menerima parti lain yang berbilang kaum sifatnya seperti keadilan. Bagaimanapun, kata Idris, beliau telah dihukum kerana memberi cadangan sedemikian. Katanya beliau dipecat dalam tempoh 24 jam tanpa perbicaraan atau natural justice atau hak. Sebaliknya saya dipecat dalam tempoh 24 jam. Saya senang, saya tidak dipanggil tak sih untuk tidak ada sebarang natural justice, tidak ada sebarang hak untuk didengari ataupun fair trial, tidak ada. Pimpinan pun langsung tidak ada. Saya diumumkan melalui media massa dipecat dan saya terima pemecatan itu. Saya bukan lompat, saya dipecat. Saya tegaskan sekali lagi, saya dahsyat tu. Dahsyat. Saya dipecat. Apa yang mereka lakukan hanya menarik sokongan setelah hilang kepercayaan terhadap tadbir urus kerajaan negeri Melaka yang diterajui Datuk Seri Sulaiman Man Ali ketika itu. Beliau membidas pengerusi perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof yang menuduhnya pengkhianat. Beliau berkata demikian menerusi program Bual Bicara Borak Dahsyat yang disiarkan menerusi edisi khas bersama calon Idris Harun, calon PH N10 Asahan Pilihan Raya Negeri Melaka kemarin. Idris juga mengulangi kenyataannya sebelum ini apa maknanya jika kerajaan yang diperintah 100% oleh Melayu Islam tetapi kerajaan itu tidak bermoral jika rasuah, tak bertanggungjawab, diskriminasi, campur tangan luar dalam tadbir urus kerajaan negeri. Apalah maknanya jika ada kerajaan yang 100% terdiri daripada orang Melayu dan Islam tetapi kerajaan itu tidak bermoral? Kerajaan itu rasuah, kerajaan itu campur tangan, kerajaan itu mendiskriminasi, kerajaan itu tidak kompeten, kerajaan itu tidak bersih, tidak cekap dan tidak amanah. Lebih baik kerajaan yang terdiri daripada pelbagai kaum tetapi lebih Islamik. Katanya jika menggunakan nama Melayu Islam hanya sebagai topeng, ianya sebagai satu penganiayaan yang hanya untuk mendapat sokongan orang Melayu Islam. Mengulas mengenai katak politik, beliau berkata katak itu ialah Datuk Jalani Khamis. Ini kerana Jalani 3 kali melompat. Beliau mulanya ahli UMNO, melompat ke Bersatu, kemudian Keadilan. Lepas itu kembali ke UMNO. Dia adalah, itu benar-benar lompat.
kerana daripada pada awalnya beliau UMNO, kemudian melompat Keadilan. kepada Bersatu. Oh, satu dulu. Dia melompat ke Bersatu, kemudian mengenali Bersatu tak akan memberi beliau peluang, melompat masuk kepada Keadilan. Dan kebetulan pula mungkin jenama Keadilan tu agak bernilai ketika itu, jadi YB dan jadi Exco, dan akhirnya melompat balik Ke UMNO. masuk ke UMNO. Dan hari ini Dia dicalon lagi. saya tengok yang menerima kata melompat ni sebenarnya adalah parti UMNO. Kini Jalani dipilih oleh UMNO untuk mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Rembia yang dimenanginya atas tiket keadilan pada pilihan raya umum ke-14 lalu untuk pilihan raya Negeri Melaka 20 November ini. Justru kata sebenarnya ialah Jalani menurut Idris. Hakikatnya UMNO Barisan Nasional yang menampilkan calon kata, bukan Pakatan Harapan. Mengata dulang paku sepih, itulah UMNO Barisan Nasional.